terima kasih kerana terus bersama kami lagi di Wanita hari ini, di hari Jumaat ini. Hikayat perkahwinan jatuh cinta kali kedua, Fatin. Kadang-kadang betul bila kita dah berumah tangga ni, kadang-kadang kita punya interpretasi kita, cara kita menunjukkan kasih sayang berbeza sehingga ada yang mengatakan cinta tu jadi hambar pula lepas kahwin. Betul, sebab kita terlalu nak menjalankan tanggungjawab masing-masing, si isteri dengan tanggungjawab dan suami. Kita lupa sebenarnya ikatan cinta tu dah lama-lama Tapi pudar. sebenarnya jatuh cinta ni best. Sebab tu kita cuba untuk kali kedua, ketiga, keempat, kelima bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita bersama dengan Sheila Razlan, Lan Solo dan juga Datuk Dr. Fazilah Kamsah bersama kita pada hari cukup menarik. Terima kasih kerana bersama Wanita hari ini. Okey, kita nak mulakan dengan Datuk lah sebenarnya. Okey, Berkenaan dengan topik kita hari ini, bercinta kali kedua ni, takut ada orang salah faham. Bercinta kali kedua ni dengan pasangan sendiri ataupun pasangan yang sama. Bagaimana Datuk melihat bagaimana untuk kita memekarkan lagi hubungan antara suami isteri tu? Yalah, sebenarnya untuk laki-laki dan wanita dia berbeza tau. Untuk laki-laki itulah betul lah. Bila berumah tangga je, so kisah cinta berakhir di jenjang perkahwinan, jenjang pelamin. Itu kata laki-laki sebab now is tanggungjawab, role, peranan. Tapi untuk wanita, kalau ikut kajian ya, so wanita ni dia punya menilai kejayaan hidupnya bila dia dapat cinta yang bahagia. Kebahagiaan hidup adalah satu kriteria yang sangat penting untuk seorang wanita. Jadi cinta kali kedua ni lebih kritikal untuk orang perempuan. Untuk lelaki dia kan terbang-bangu. Alah, dah anak 15 takkan nak bercinta lagi. Cinta untuk orang muda. Ya, untuk orang muda bukan kita dah okey dah. So kena recharge sebab cinta rumah tangga tu macam pokok yang kena dibaja, disiram, dipupuk, dibelai dan dirawat. Okey, saya ringkasnya tadi daripada Datuk Fazilah. Okey, kita nak tanya Sheila lah. Dari tanya lelaki, kita tanya perempuan. Kita tanya perempuan tu. Okey, pernah tak? Okey, kalau kita dah tengok apa yang Datuk kata tadi, interpretasi itu berbeza. Bahasa cinta itu juga berbeza antara lelaki dan perempuan. Okey, Sheila sendirilah. Dah berapa lama berumah tangga? 11 tahun tahun ni. 11 tahun, lama tau. Pernah tak terasa sebenarnya nak bercinta lagi ataupun pernah tak rasa alamak dia dah macam hambar? Pernah tak terasa? Mungkin pernah tapi dalam keadaan yang tak perasan. Macam bagi saya contohnya kan, you ni depan anak pun macam lelaki kan dia suka buat serang hendap yang tiba-tiba. Wow. Maksudnya seperti contohnya macam saya dekat cashier tengah dekat kaunter tengah buat kerja, dia peluk dari belakang. Jadi macam saya segan dengan anak-anak kadang-kadang. Bagi saya macam macam tu dah tak best lah kan. Macam itulah. Tapi macam Datuk cakap mungkin interpretasi lelaki tu berbeza. Macam saya cakap mungkin pernah rasa macam tu tapi mungkin saya tak perasan. Okey, macam Sheila lebih kepada malu dengan anak-anak, tapi terbukti Lan sebenarnya kekal untuk sampai bila-bila romantik. Walaupun di depan cashier. Macam Lan sendiri kan, bagaimana melihat kepada kita kena teruskan orang kata bercinta sampai bila-bila dengan pasangan kita. Macam mana agaknya yang Lan tunjukkan selalunya? Okay, macam saya lebih train diri sendiri sebenarnya. Macam kita ada pengalaman kawan-kawan, sesiapa saja yang dah berumah tangga. So pengalaman tu yang saya ambil. So pada saya train diri saya akan jatuh cinta berkali-kali dengan dia. Contohnya, masa berkawan dulu dah bercinta, berkahwin, jatuh cinta lagi. Di saat apa juga akad nikah tu, jatuh cinta lagi. Zuriat pertama, saya jatuh cinta lagi. Sebab bagi saya, itu adalah salah satu pengorbanan yang dia lakukan untuk saya. So, saya jatuh cinta dengan segala pengorbanan. Sekarang ni masih nampak lagi ada cinta tu. Di wanita hari ni saya dah nampak tu. Mesti baju kan? Okey, tapi Datuk, sebelum kita memanjang lagi perbincangan kita, sebenarnya selalu kenapa perkara ni terjadi? Kerana apa tahu, bila kita cakap pasal cinta ni seronok. Dia punya ada satu hormon yang kita rasa macam cinta. Dia punya cabaran, dia punya thrill. Kenapa benda itu dah jadi berubah bila kita dah berkahwin? Kenapa agaknya? Itulah kata Fatin, dia lah sebab dia fokus pada tanggungjawab, ya, pada role, pada peranan, kerja dan of course dia terpaksa tengok gadget, ya, terpaksa tengok gadget. Terpaksa, okey. Inilah dia. Inilah yang kadang-kadang sampai tak nampak keperluan untuk kata tu membentuk cinta tu. Padahal itu disebut tadi, ya, Lan dah sebut tadi, cantik ya. Sebenarnya kita nak skor cinta ni dengan khidmat. Tu banyak isteri melahirkan anak, ya Allah, tak ramai suami tak perasan. Itu cinta dia dan ramai isteri saya pun cakap, walaupun baru 44 tahun kahwin. So dia kata, bila saya pakai baju Melayu je, dia kata, handsome-nya jatuh cinta balik awak. Rupanya orang perempuan takut kita pakai baju Melayu. Sebabnya kita kena sebut cinta.
Sebab butang baju Melayu aku mana faham. Dalam tak tanya butang Melayu pun. So sebenarnya kita nak skor tu senang sangat. Dan biasanya macam baby, dia paling sayang pada orang yang bagi makan, peluk dia, mandikan dia. Sama juga ni semua. Dalam diri kita ada baby. Jadi orang yang bagi khidmat, bagi tolong, ya, macam seorang wanita ni, kalau hujan dia tolong angkatkan kain. Kain jemuran lah, ya. Kau jangan fikir yang bukan-bukan. Maka cinta isteri akan, ya Allah, bagusnya suami aku. Bangun terus tempat tidur dah dikemas. Ya Allah, dia akan jatuh cinta. Jatuh dengan khidmat, dengan small thing yang significant. Itu dia scoring untuk orang perempuan senang. Tapi untuk lelaki skor dia kena besar sikit. Beli tali pinggang harga RM30 tak jatuh cinta dia. Dia kalau RM300 macam tu. Ini sebenarnya dalam apa yang Datuk cakap tu ada tips-tips sebenarnya tu untuk menyemarakkan kembali cinta tu. Okey, adakah juga kerana kita dah terlalu sibuk macam dengan anak, dengan apa, macam mana? Okey, bahasa dah berbeza. Kita dah tahu lepas kita kahwin. Tetapi macam mana kita nak kekalkan dan nak tunjuk dalam orang kata mungkin kekangan ataupun situasi dah berubah tu. Beautiful. Itu yang penting. Sebenarnya saya sebut pada Sheila dengan Lan kat luar tadi, ya, tolong ya untuk apa pun kita lakukan, nak jatuh cinta kali kedua ke whatever, ya, kita kena sentiasa masukkan dalam doa kita. Sebab saya sebut tadi tu bahawa cinta setiap dekad. 10 tahun cinta pertama, ya, fasa pertama. 10 tahun kedua yang kedua. Sebab 10 tahun ni satu dekad, satu masa yang sangat untuk recharge balik. Tapi cinta kena tiap hari, ya, kena recharge. Ya, itu kena dan kita kena cari kata tu romantic kata tu cues, romantic practices, rutin yang akan merangsang cinta. Itu dia. Kemas tempat tidur setiap pagi buat. So, itu sebenarnya skor high. Ya, kalau anak buang air, mandikan anak itu skor high. Itu isteri akan rasa sangat sayang, sangat cinta. Ya, makan suap, masa bercinta, suap-suap gamai sekarang. Ada suap lagi sekarang. Ya. Ada suap. Saya suap anak. Okey. Skor tinggi. Suap anak. Sebenarnya saya selalu sebut, kalau Nabi buat, ya, bila kita suap isteri kita dengan tangan, air tangan suami akan merawat sakit isteri, air tangan isteri merawat sakit suami, dan ini akan menimbulkan cinta. Ya, dan cinta. Dan kalau isteri menyebabkan suami makan, ya, dengan enzim itu akan menyebabkan dia sayang kat isteri, jatuh cinta dan terpadam miang dia untuk cinta kat wanita lain. Itu tips tu. Dengar macam bergurau. Kalau faham berebut, orang menyuap suami. Lepas ni kan, okey, macam Lan sendiri, apa yang dikongsikan oleh Datuk, kan, macam selalu perempuan ni yang selalu rasa nakkan perhatian suami dan sebagainya. Tapi macam Sheila, dia sedikit malu. Tapi Lan yang menyelah kepada nak tunjuk, tak kisah di mana-mana. Macam mana agaknya kita nak kekalkan, tak kisah ataupun depan anak ke, depan siapa-siapa pun, kita nak ambil kelebihan isteri tu untuk kita jadikan kekuatan, terus sayang dia. Saya cakap apa, lebih setiap permintaan yang dia cuba minta dengan saya tu, saya cuba lunaskanlah dengan cara yang macam mana yang boleh saya cuba. Right. Secara berperingkat pun tak apa, janji saya dapat tunaikan apa hasrat dia, apa keinginan dia, apa yang dia sangat pantas sebenarnya dari segi pergerakan untuk buat sesuatu. Saya ni agak slow tapi sentiasa support untuk apa yang dia nak tu, saya cuba lakukan yang terbaik untuk dia. So apa yang menggembirakan dia, saya buat jelah. So saya nampak dia masih terlalu gembira. Setakat hari ni, apa yang paling mencabar sekali nak melunaskan, nak membuktikan kasih sayang kat dia tu? Apa yang paling mencabar? Kalau dia minta seorang lagi, saya agak mencabar sebenarnya. Sebab dalam 4 orang anak yang kita orang ada ni, keempat-empat semua hasil keseluruhan daripada tangan saya tahu. Betul, dia yang bangun buat susu malam-malam. Even sampai sekolah pun dia yang gosokkan baju sekolah. Dia hantar ambil. Sebab tu saya risau kalau dia minta yang kelima tu, saya risau. Minta anak lagi, kau jangan fikir bukan-bukan. Tapi tinggi skor tu. Skor tinggi. Okey, Sheila, adakah sebenarnya semaraknya cinta ataupun bukannya cinta anda berdua ni sebenarnya datangnya daripada kerana situasi anda memang sentiasa bekerja bersama, berniaga bersama, kalau mungkin ada persembahan, anda sendiri menguruskan LAN. Adakah itu menjadi salah satu faktor teamwork yang kuat lah. Sebenarnya secara jujurnya, kalau isteri yang menguruskan suami, saya rasa challenge tu lebih besar. Sebab kadang-kadang kita kat rumah dah gaduh, contohnya. So datang set hari ni, membawa
emosi yang tadi kat rumah. So jadi Gaduh-gaduh manja. Manja Besar tak. juga dia pernah ni kat sini ni. Dia dah berpegang ke tadi? So untuk saya tukar karakter, switch karakter bila saya manage, dia jadi agak sukar. Okey, So sukarlah. Jadi kalau berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya sukar. Oh, okey. Tak apa, kita nak dengar balik. Nanti Datuk akan kongsikan macam mana kita nak hindar kesukaran tu. Tapi sebelum tu kita nak tanya ataupun nak tengok pandangan orang ramai berkenaan topik kita hari ini. Jatuh cinta kali kedua. Kita dengarkan. Bagi saya baguslah untuk perkahwinan sebab perkahwinan ini adalah satu jangka masa yang panjang. So jatuh cinta kali kedua ke ketiga sampai seterusnya adalah sangat bagus untuk sebuah perkahwinan. Bagi saya bagus sebab dia dapat memupuk rasa cinta kita lagi sekali dengan suami kita. Pada saya lagi okey, lagi baguslah sebab macam dia akan eratkan lagi balik kita punya perkahwinan atau hubungan perkahwinan suami dan isteri tu. Jatuh cinta kali kedua lebih baik. Mana tahu kali kedua ni lagi manis daripada yang pertama. Sentiasa bergurau dengan pasangan lah untuk mencetuskan suasana hangat tu dalam perkahwinan tu lah. Saya selalu buat surprise dan dia pun selalu buat surprise kan. So daripada kita bercinta, daripada belajar lagi, kita akan bagi jam satu hari tu akan meluangkan masa sama. Kita buat benda yang sama sebelum kita kahwin tu. Macam SMS, kerat SMS ke masa kerja. Kita orang akan buat aktiviti yang macam mengingatkan kita orang pada masa-masa sebelum perkahwinan. Kita kena buat aktiviti bersama lah. Apa-apa yang tak pernah dibuat, kita buat. Ramai kat luar sana pasangan yang bila dah kahwin susah sangat nak pegang tangan suami. Bila shopping jalan mesti tak pegang sebab dah ada anak kan. Tapi kalau saya, kalau boleh ambil juga masa untuk mesti kena pegang tangan, so nampak romantik dan rasanya macam boleh kembali balik macam zaman dulu. Itu pendapat mereka di luar sana. Okey, saya nak menyambung sikit. Kenapa Sheila kata sukar tadi? Bila sebenarnya ada orang kata bila bersama-sama patutnya lagi senang. Sukar satu daripada segi emosi lah. Daripada rumah yang membawakan tadi. Kalau bahagilah kat luar. Kadang-kadang saya kena jaga supaya saya sendiri tidak mengeksploitasi Lan punya perasaan, Lan punya emosi untuk dia bekerja dan dia dekat rumah. So bila saya balik rumah, saya isteri. Bila saya kat luar, saya manager. Saya so, bos. Saya bos. So dia kena ikut saya macam itulah. Okay. So bila kat rumah saya isteri, saya kena respect lah, taat pada dia. Macam tu. So sukannya tu bila saya kena sentiasa ikut arah simpang yang saya nak pergi dengan Lan. Bila di kedai macam ni, bila di set macam ni. Maknanya bila kerja tu tak habis marah tu. Tapi kena senyum. Bawa ke rumah kan. Okey. Jadi tu kalau kita merujuk perkara ni, kita nak bezakan dua pendapat tu. Ada orang kata bila kerja bersama-sama sepatutnya lebih senang dan berbeza tu jadi lebih mencabar. Jadi apa pendapat Datuk tentang ni? Tak, sebenarnya kalau boleh memang mencabar. Semua orang kata bekerja dengan orang yang kita sayang susah sikit. Kita nak kecil hati, nak marah susah. Ya, it's better untuk kerja dengan orang lain. Tapi kalau kena bersama pun bagus juga, ada kebaikannya. Sebab dia akan faham bukan saja kerja fizikal tapi emosi pun dia tahu. Tapi itulah bila isteri dah kecil hati kat rumah, ya something happen, nak keluar pula memang berat tu. Nak tukar role. Itu sebenarnya seorang wanita. Sebab wanita ni memang otaknya fokus. Apa yang berlaku kat rumah dengan di luar, dia sama. Laki-laki lain, dia boleh switch off. Laki-laki ni memang makhluk dua alam. Dia macam... Datuk lelaki je kena tu Bukan. Ini hakikat. It's scientifically proven. Tapi itulah, kena ada rutin sikit. Artinya, walau apa yang berlaku kat rumah, kalau boleh dalam perjalanan tu zikir sikit, mainkan lagu-lagu yang boleh merangsang sikit, dan of course jangan tidur dalam keadaan kecil hati. So make sure tiap malam bermaaf-maafan. Ramai orang lupa bermaaf-maafan. Ni nak tunggu raya, nak tunggu Deepawali baru nak bermaaf cerita. Ya. Dan tolong pegang tangan masa nak tidur. Pegang lain dia tak aci. Aci jugalah, tapi pegang tangan sebenarnya itu sunnah. Really recharge your love. Sebab oksitosin keluar. Oksitosin inilah yang you cakap awal-awal tadi. Hormon tentang kasih sayang, sihat badan, otak jadi cerdas, chemistry dalam badan jadi positif because of oksitosin. Pegang tangan. Dosa-dosa kecil pun gugur celah-celah jadi kata Nabi. Tapi pertama saya mencelah. Okey, mungkin itu antara tips-tips je. Mungkin ada tips-tips lain. Dan kadang-kadang bila kita makin lama dalam perkahwinan, makin berusia, makin malu pula. Baru terbiat jadi ni kan. Macam mana kita nak atasi itu?
Itu sebagai make it a rutin ya. Itu sebabnya ni terangkan pada anak-anak ya. Nabi kalau duduk kat sebelah isteri mesti akan pegang, akan peluk. Nabi kalau duduk dengan isteri ya akan tarik pasangan duduk kat riba. So cakap kat anak. Jadi bila kita buat anak ikut Nabi. Ikut Nabi. Jadi dia faham. Kadang saya tidur dekat bantal sebelah isteri, anak tanya, "Abang dengan mak gaduh ke?" "Tak." "Kenapa tak tidur atas riba mak?" Sebab dia dah diterangkan. Jangan buat saja explain. Tengok yang dari mula saya nampak tadi, Sheila dengan Lan memang dua karakter yang sangat opposite. Yang dia lebih tegas. Sebenarnya ni lebih romantik. Yang sana dia tunggu digeletik baru nak. Saya tunggu je Lan pegang tangan Sheila. Saya sikit tadi. Macam orang kata jadikan, macam Datuk cakap tadi, jadikan rutin. Sebenarnya macam tadi ada kita punya penonton kongsikan juga yang mana jangan nak bergurau tu kena tempat lah juga kan. Tiba-tiba bergurau, mesti orang cakap buang tebiat. Macam Lan ada tak benda-benda yang Lan buat, orang kata pergi holiday ke, bawa jalan, benda-benda yang tak pernah tapi ni kena buat ni sebab nak teruskan dapat cinta dia. Nak dengar tips Lan pula ni. Saya kalau ikutkan bukan sekadar pergi holiday je nak tunjuk romantik tu. Memang depan anak-anak pun memang saya buat. Correct. Tapi contohnya buat tu saya explain lah sambil-sambil. Daddy sayang Mami. Mami sayang Daddy. Kadang-kadang kalau dia orang terbiasa dengan kawan-kawan, Mami dengan Daddy nak tu. Maksudnya kadang-kadang kita bila bersalam kan bercium pipi apa semua tu. Bagi dia kasih sayang. Yang selalu kita tunjukkan dia dah terbiasa macam tu. Sama juga dengan anak-anak yang lain pun kita orang train benda yang sama. So saya rasa benda tu membantulah untuk kita orang terus maintain kasih sayang tu. Tidak nampak janggal. Yes, anak-anak pun tak pelik. Dah terbiasa sebenarnya. Okey, bagi Sheila sini bila Datuk selalu kata lelaki ni dia selalu lah dua alam lah apalah. Sebenarnya wanita ni bahasa cinta ataupun bagaimana wanita ni bila nampak suami tu dia tahu suami tu cintakan dia. Apa yang diharapkan oleh seorang isteri tu sebenarnya? Macam saya 11 tahun kahwin ni, Lan suka bagi signal. So, saya tahulah, okey dia nak makan ni, dia nak tidur ni, dia nak macam ni. Itu kalau saya lah. Tapi kalau bahasa cinta saya, alah, dah hujung-hujung tahun ni, bonus. Macam tu lah. Bagilah aku surat 2. Contoh. Nampak. Pegang kepala terus. Dia tidak pernah merancang apa-apa. So, kalau nak pergi holiday, nak bawa anak pergi zoo, Wak Iman nak pergi makan kedai depan, datang dari saya. Saya yang macam, okey Yang, hujung tahun ni apa kata kita pergi cuti kat Sabah? Okey, nanti dia akan cakap, okey, kira bajet. So, semua idea, semua pendapat, semua daripada saya. Lan tidak pernah merancang, Lan tidak pernah apa-apa, dia sondor je macam apa saya cakap. Okey. Tapi Lan ni dia sedikit tegas bab bab macam benda-benda yang kurang sesuai saya lah. tapis lah. Contohnya bisa cakap, okey saya nak pergi bercuti naik bot. Tak boleh sebab anak tak sesuai untuk anak. So saya secara tak langsung, okey aku kena rancang lain ni, plan lain cepat. So sebelum saya present dekat Lan, saya akan buat a few. Okey, tak lepas zoo kita begini, tak lepas ni kita begini. Proposal saya banyak. Kan ini bermakna sebenarnya nak menyemarakkan cinta ataupun jatuh cinta kali kedua ni sebenarnya it takes two to tango sebenarnya. Dua peranan walaupun berbeza tetapi akhirnya dia bersatu juga. Dia tak boleh daripada sebelah tangan dia. Okey, baik. Kita nak teruskan dengan Datuk untuk rumusan mengenai topik kita hari ini, Datuk. Itu rumusan yang kritikal ialah nak menyemarakkan balik cinta kali kedua dan sebagainya ni, dia kena dirancang, kena masuk dalam doa dan kena betul-betul fokuslah. Walaupun kecil fokus ya. Nak buat kerja bersama, makan bersama ya, sembahyang bersama, ya kadang itulah suap menyuap ya, mandi bersama sekali-sekala kalau berani ya dan sebagainya. Itu kalau berani tu kalau berani lah. Itu sunnah tu. Sunnah. So ini semua akan menyeratkan. Tapi yang paling penting itulah bermaaf-maafan sebelum tidur, bangun tidur mesti senyum dan make sure our partner make ourselves the reason our partner smile. Pagi-pagi. Tiap-tiap hari make something aku kena buat dia senyum. Kalau pagi senyum, sepanjang hari akan senyum, cinta akan semarak step by step selalu insya-Allah. Dan itu merupakan antara tips atau perumusan yang cukup ringkas, padat mengenai ini. Okey, baik Datuk. Alang-alang Datuk mungkin ada sebarang ingin dikongsikan bersama dengan penonton-penonton kita? Itulah ramai yang kadang pasangan ni kadang dia ada stres dan sebagainya. Sebenarnya saya akan buat satu program pada 17 dan bulan 9 ni, pengurusan stres di norma baru. Dia memang sangat besar. So grup pertama dah penuh, ni grup kedua saya buka.
pada 17 bulan 7. So ada nombor dan sebagainya nanti. So insya-Allah akan ada. 17 September mungkin nak menyamarakkan cinta, nak kembali jatuh cinta tu mungkin boleh minta Boleh tips. cepat-cepat masuk ke kelas Dato'. Okey. Okey, baik. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Sheila, pada Lan dan juga Dato' Fazila kerana bersama kita pada hari ini. Jadi kepada anda di rumah sana, saya pasti ramai dari kita dah dapat tips-tips walaupun kecil, walaupun besar, tapi mampu untuk buat kita jatuh cinta kali kedua dengan pasangan yang sama. Kita kena mention tu, takut ada orang salah faham kan. Okey, baik. Kita berehat seketika, kita kembali lagi selepas ini.